Assalamualaikum kepada semua yang tengah menonton video ni. Jadi hari ni saya nak bercerita tentang kenapa kita semua perlu tolong saudara-saudara kita, rakan-rakan kita ataupun siapa-siapa juga yang kat luar sana yang perlukan pertolongan kita. So, dekat atas muka bumi yang bulat ni, yang tengah berpusing depan korang ni, yang Allah cipta ni, ada macam-macam jenis orang tau. Ada pelbagai. Ada yang kaya, ada miskin, ada yang susah, ada yang senang. Dan juga ada macam-macam lagi keadaan orang yang korang sendiri tak tahu. Setiap orang ada rezeki masing-masing. Dan macam yang saya cakap tadi, saya nak kaitkan topik ni antara orang yang bernasib baik dan sebaliknya, serta kenapa kita kena tolong mereka. Dalam kehidupan kita, orang yang susah ni kan, dan nama pun orang yang susah, mestilah dalam hidup-hidup mereka ada banyak jenis cabaran yang diorang kena hadapi. Tapi dalam lumrah hidup kita ni, mestilah ada yang saling tolong-menolongkan. Jadi apa yang saya nak sampaikan sekarang ni ialah tak kisahlah kita ni dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan yang senang, kita kenalah tetap berusaha tolong-menolong mana-mana yang memerlukan. Dekat realiti ni pun, kadang-kadang orang yang senang ni pun boleh ditimpa musibah. Sebagai contoh, saya akan ambil cerita-cerita zaman PKP dulu. Waktu tu kan, kita tengok ada berita tentang bercakap pasal juruterbang kena pecat. Doktor-doktor pula sibuk bekerja dekat hospital sebab ramai sangat pesakit. Dan salah satu yang paling teruk ialah berlakunya banjir-banjir besar di sesetengah negeri dekat Malaysia ni. Nasib baiklah masa tu juga kita ada nampak pelbagai jenis lapisan rakyat yang turut membantu menghulurkan tangan kepada mereka yang kesusahan. Salah satunya kita dapat contohi abang yang angkat bot pakai MyV2 ataupun Ustaz Elvid Liu yang sentiasa bergerak ke sana ke sini menolong masa-masa banjir. Jadi ada satu benda penting yang korang kena tahu tau. Sebab Nabi pernah pesan kat kita, orang yang menggembirakan sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya, rakan-rakannya, sebenarnya secara automatik tengah menggembirakan Allah juga. Lepas tu ada satu lagi hadis ni tau, yang Nabi kata, sesiapa yang mempermudahkan urusan seseorang yang dalam kesukaran, Allah akan memudahkan balik kesukarannya di dunia dan di akhirat. Antara contoh paling mudah kita dapat lihat zaman ni ialah apabila seseorang itu aksiden. Contoh simpulan ni aksiden, mesti akan ada orang sekeliling yang akan bantu dia. Tolong alihkan kereta dia, tolong andai kata dia pingsan, tolong alihkan dia ke tepi. Jadi InsyaAllah satu hari Allah akan bantu balik orang yang tolong si simpulan ni. Dia macam bak kata orang putih ni tau, yang bunyi dia macam what you give, you get back gitu. Dengan itu secara ringkasnya, kita secara tidak langsung dah meringankan beban masing-masing. Dan atas sebab tersebut, Allah akan sayangi kita, meredai kita, dan sambil-sambil tu kita juga dapat merapatkan silaturahim sesama kita sendiri. Sebenarnya, kehidupan kita semua ni ada masalah yang tersendiri kan, pencaroban masing-masing dan cerita-cerita yang tak ada orang lain tahu melainkan diri kita sendiri. Tapi, dalam kita menghadapi masalah-masalah tersebut, Allah dah sediakan penyelesaian bagi semua masalah yang kita hadapi, iaitu dengan sentiasa membantu orang lain. Saya cakap macam ni bukan sebab saya saja-saja tahu, tapi sebab Allah sendiri dah janji dekat kita yang Allah akan menolong hambanya yang menolong hambanya yang lain. Dan pesan saya yang paling akhir ialah mana mungkin kita mampu hadapi hari-hari yang akan mendatang sekiranya tidak mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu saudara-saudara sekalian, senyumlah dan terus membantu tanpa mengharapkan balasan, kerana kita tahu Allah pasti akan bersama kita.